سبحانك اللهم وتحيته وسلام وله الحمد لله Insyaallah nanti ini bersama dengan Ustaz Syafiq mengenai dalam masalah. Ada tu. Allah. Ni boleh tak pak? Kalau dia dah pakai head dulu pak. Gunanya. Ini. Ha. Ini nanti saya dia kadang dia slow. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين والدهر الدهين
Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebesar-besar syukur. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyaknya syukur. Dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya syukur. Karena Allah Subhanahu wa taala daripada apa yang Allah taala telah rencanakan, yakni apa yang Allah taala telah rancangkan, dan bersyukur kita atas apa yang Allah taala telah laksanakan, atas apa yang telah dirancangkan oleh kita, atas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman yang keenam pada rukun iman, iaitu kita beriman pada Allah taala, pada qada dan qadar, yakni apa yang Allah taala telah rancangkan ke atas kita dan apa yang Allah taala telah lakukan di atas rencana dia ke atas kita. Maka hari ini perancangan Allah Ta'ala rancangkan kita untuk kita dihidupkan lagi. Maka kita suka, kita tak suka, kita rela, terpaksa, kita kena suka, kita kena reda, kita kena syukur dengan apa yang Allah Ta'ala buat. Maka untuk anda perempuan, rahimakumullah, hari ini kita hidup, kita bangun hari ini, kita masih lagi mendengar bahawa akhirat itu peringatan untuk kita. Akhirat itu sebagai satu penceritaan bagi diri kita. Kehidupan kita hari ini. Kita bangun pagi ni, kita bangun di pagi hari ini, kita masih lagi, kita mungkin orang yang bercerita. Ataupun kita mungkin menjadi orang yang mendengar tentang cerita-cerita tentang akhirat, ataupun peringatan tentang akhirat. Bermakna apa tuan? Maka bersyukurlah pada Allah Ta'ala, kerana waktu itu, saat itu kamu masih ada waktu untuk jadikan cerita akhirat kamu adalah cerita yang indah. Maka kehidupan kita hari ini diceritakan dengan keseronokan, kan, dengan kenikmatan syurga, keazaban akhirat, kan, neraka Allah Ta'ala dicerita. Maka makna dia, peluang kepada kita, masa kepada kita masih ada untuk kita perbetulkan cerita, untuk kita tukar cerita daripada yang tak elok kepada cerita yang elok. Kerana masa itu masih ada lagi daripada Allah Ta'ala. Kerana sampai satu masa, sampai satu ketika bangunnya kita akan diceritakan tentang dunia. Satu masa bila kita bangun, kita akan dengar pula cerita tentang dunia, peringatan tentang dunia. Tuan-tuan, bila sampai waktu itu, bila sampai saat itu, ketahuilah kita tak akan mampu lagi untuk mengubah cerita dunia itu. Sebab waktu sekarang, akhirat yang dicerita itu adalah akhirat yang bakal dilalui, bakal dihadiri oleh kita. Tapi bila sampai satu masa kita bangun, didengarkan akan cerita mengenai dunia, waktu itu bukan kesempatan kita lagi untuk kita ubah cerita dunia, sebab cerita itu telah lalu. Cerita itu cerita tentang kita, bagaimana kehidupan kita di dunia. Satu masa, tuan, saya ulang balik, satu masa kita akan bangun, kita akan dengar pula cerita tentang dunia kita. Maka hari ini akhirat itu menjadi satu penceritaan, menjadi satu ingatan bagi kita. Kerana kita bakal lalu, kita akan masuk ke alam akhirat. Sampai satu masa kita akan diceritakan pula tentang dunia ini. Maka dunia ini akan jadi satu cerita, satu ingatan bagi kita bagaimana kehidupan aku dulu di dunia. Maka nak create cerita akhirat yang baik, yang cantik dengan Allah Ta'ala, maka sekaranglah waktu dia. Sekaranglah penulisan itu bermula. Sekaranglah tulisan itu bermula. Bagaimana aku nak hidup di akhirat nanti bermula dengan bagaimana aku hidup di dunia ini. Tuan-tuan dan puan dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, maka kita jangan bazirkan masa, kita jangan bazirkan waktu
Kita jangan bazirkan dakwat pen kita untuk menulis kisah kehidupan kita yang bergembira, yang seronok nanti di akhirat nanti. Dengan apa? Dengan kehidupan hari ini. Tuan, sebab Allah Ta'ala sebut, bila Allah Ta'ala hidupkan kita di dunia ini, bermakna kita sedang berjalan, kita sedang melangkah kaki menuju kepada satu tujuan sahaja. Bila kita hidup, hidupnya kita bukan duduk saja. Hidupnya kita bukan keras terpaku duduk tengok orang buat. Dah, Allah Ta'ala hidupkan kita ada kerja, ada tanggungjawab, ada beban yang diberati ke atas kita sebagai abdun, kan, illa liya'budun. Kita dihidup sebagai orang ataupun hamba untuk kita ibadat, iaitu kita menjadikan diri kita sebagai ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna kita berjalan. Kata ulama tasawuf, bila kita dihidupkan lagi, bermakna kita digelar salik ilallah, iaitu orang yang berjalan menuju kepada kecintaan dan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Ke persoalan dia tuan-tuan, saya ulang balik. Persoalan dia sekarang, berjalan kita tetap akan berjalan. Persoalan dia sekarang, kita nak berjalan sebagai apa? Kita semua berjalan. Persoalan dia, saya ulang balik, kita nak berjalan sebagai karakter apa atas kita. Kerana dunia yang kita hidup sekarang ini, dunia yang kita berada sekarang ni, banyak sangat karakter dia, banyak sangat perwatakan kita di atas dunia ni. Persoalan dia, dalam banyak-banyak watak itu, dalam banyak-banyak karakter itu, Allah Ta'ala nak watak siapa jumpa dia. Allah Ta'ala nak karakter mana yang jumpa dia. Banyak karakter atas ni, atas dunia ni. Kita ada bos, kita ada CEO, kita ada doktor, kita ada ustaz, kita ada alim ulama. Soalan dia tuan, dalam banyak-banyak karakter yang sedang berjalan, perwatakan yang sedang berjalan, hanya sekadar pinjaman waktu sementara hanya di dunia sahaja. Sedangkan kita tahu nanti di akhirat, karakter kita, perwatakan kita hanya satu sahaja di depan Allah Ta'ala nanti. Kalau kita baca balik segi kehidupan dunia tuan, kehidupan dunia kita sendiri, seorang mak dan ayah, contoh dia kehidupan kita. Seorang mak dan juga seorang ayah ini, bila ada anak yang telah keluar daripada keluarga, yakni anak yang telah bina satu keluarga yang lain, anak yang telah berkeluarga, keluar daripada keluarga, duduk di tempat yang lain, contoh dia, sampai satu masa mak dan ayah ini akan sampai satu saat rindu untuk nak bertemu dengan anak dia. Sebab anak dia duduk luar daripada dia, puluh-puluh tahun duduk dengan mak ayah. Tiba-tiba anak keluar daripada keluarga, mencipta keluarga yang lain. Maka kebiasaannya mak dan ayah ini akan sampai satu masa pada dia akan rindu pada anak dia. Dan adat bagi kita, waktu bagi mak dan ayah rindu yang sangat-sangat ni, adab bagi kita, iaitu pada bulan puasa dan hari raya. Adab. Kalau ikut tu, mak dan ayah tak pernah hilang kerinduan kepada anak-anak. Kalau ikutlah. Tapi segi adat dia yang kita nak cerita, betapa rindunya dengan mak dan ayah pada anak-anak pada 2 hari ni lah. Kan? Pengharapan seorang ibu dan ayah menanti pulangan daripada anak dia. Tuan-tuan, anak balik di luar daripada rumah ini, anak dah mencipta satu nama di luar, kan? Anak ada perwatakan dia di luar. Lepas keluar daripada rumah kita, ia memang anak dalam rumah kita, watak dia sebelum dia keluar daripada rumah itu, watak dia apa? Dia anak aku. Bila mana dia keluar rumah, dia mendapat perwatakan yang baru, doktor, kan, bos, CEO, siapa-siapa saja di luar sana. Persoalan dia tuan, mak dan ayah ini, kita nak baca balik, mak dan ayah ini menunggu siapa balik, watak apa yang balik pada dia, kan? Ribaan ni, rindu akan watak siapa yang tidur atas ribaan dia bagi seorang ibu. Maka wahai anak-anak, balik kamu ke rumah menjadi siapa? Adakah kamu balik ke rumah berjumpa dengan isi rumah mak dan ayah kamu itu sebagai seorang doktor, sebagai seorang ustaz,
sebagai seorang bos, sebagai seorang menteri, sebagai seorang raja. Siapa kamu? Yang sebenarnya mak dan ayah itu menantikan siapa yang balik. Tuan-tuan lebih fahamlah, kan? Mak dan ayah itu tak pernah mengharapkan doktor balik ke rumah. Mak dan ayah itu tak pernah mengharapkan bos, CEO, raja, ustaz balik ke rumah. Yang mak ayah menanti dan mak ayah rindu itu adalah seorang anak yang melangkah kaki masuk ke dalam rumah dia. Anak. Kau tuan-tuan ada umpan dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian. Kiasan dah balik. Kita berjalan pada Allah Ta'ala membawa banyak perwatakan. Maka siapakah, watak apakah yang Allah Ta'ala sedang menanti untuk Allah Ta'ala jemput dia? Tuan-tuan ada umpan dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian. Maka watak kita di atas dunia ini bukan tak boleh. Islam tak melarang kita nak berwatak dengan perwatakan apa pun. Tapi bila mana anak melangkah kaki masuk ke dalam rumah, segala perwatakan itu tinggal di luar rumah. Kamu masuk sebagai satu watak sahaja. Hang anak aku. Hang anak aku. Tu je. Mak dan ayah bagi mereka, hang macam mana pun, siapa pun hang di luar sana, hang masuk kaki masuk dalam rumah ni, hang tetap anak aku. Tuan-tuan, siapa kita sahaja di dunia ini, bila kita melangkah kaki salik berjalan kepada Allah Ta'ala, jom kita pakal dengan satu watak yang wajib kepada kita. Harus kamu berwatak dengan watak apapun. Kata Syekh Yusuf, Syekh Yusuf Al-Hasani hafizahullah, sebut apa? Harus kamu nak jadi apa pun, jadilah. Kan? Watak apa pun kamu nak jadi, jadilah. Tapi satu watak kamu tak boleh ubah ia, iaitu kamu wajib menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hakikat watak kita, walau macam mana tinggi pun kita, walau macam mana besar pun kita, walau macam mana masyhur pun kita, perwatakan kita di dunia ini, sedarlah kita cuma hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang Allah Taala menanti itu, ketukan itu daripada seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana hamba itu adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka jom kita balik sebagai seorang kekasih. Tuan-tuan dan puan dirahmati oleh Allah Taala sekalian, maka seulang balik, waktu dan kesempatan itu masih ada lagi. Kita celak pagi ni Allah Taala masih lagi dengarkan kita dengan perbualan ataupun dengan nasihat, dengan peringatan berkenaan dengan akhirat. Bermakna kita ada peluang mencipta cerita akhirat yang seronok, yang indah dengan Allah Subhanahu wa taala hari ini. Kerana tuan, kita sedang mencerita, kita sedang berjalan. Makna berjalan bermaksud kita sedang beramal. Sebab itu yang ditugaskan sebagai seorang hamba ialah beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan, kita sedang berada dalam amal. Tuan, jangan kita jadikan amal yang kita guna hari ini, amal yang kita buat hari ini sebagai amal yang rugi di sisi Allah Taala. Ya. Sebab Allah Taala sebut, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala." Kata Allah Taala, mau dak? Kata Allah Ta'ala, hampa mau tak aku ceritakan kepada hampa seorang yang beramal tapi rugi amal dia. Ya, Allah Ta'ala sebut, ada orang yang beratas dunia ni beramal, tapi amal dia di dunia ini semuanya rugi, merugikan diri dia balik. Kata Allah Ta'ala. Bila ada orang yang beramal declare, disebut sebagai orang yang rugi, bagaimana orang yang tak beramal? Bagaimana orang yang tak bergerak langsung? Bagaimana orang yang tak pernah sujud? Bagaimana orang yang tak pernah berpuasa? Sedangkan orang yang berpuasa, orang yang bersujud, orang yang bersedekah, orang yang berzikir, orang yang melakukan amalan, ada daripadanya rugi, tambah tak buat pula, tambah tak lakukan apa-apa pula, bertambah rugilah dia. Tuan-tuan, maka Allah Ta'ala sebut siapa dia orang ni? Allazina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Kata Allah Ta'ala, mereka lah orang yang mensia-siakan waktu ibadat mereka di dunia ini. Orang yang rugi adalah orang yang mensia-siakan waktu sekarang ini. Waktu hidup di dunia ini sia-sia.
Tuan-tuan, bila kita sia-siakan waktu ini, tuan-tuan sebut balik. Jom kita peringat balik. Jom kita sebut balik. Di mana lagi waktu dan kesempatan untuk aku sujud pada Allah Ta'ala jika bukan di dunia ini? Kita telah melalui beberapa alam dan kita akan lalui lagi beberapa alam. Kita telah lalui alam ruh, kemudian kita diutuskan ke alam rahim, kemudian kita diutuskan ke alam dunia. Ini yang telah lalu dan sedang berlalu. Alam ruh, kita tak ada amal buat. Alam rahim, tak ada amalan pun buat. Keluar saja daripada alam rahim menuju kepada alam dunia. Maka waktu inilah perjalanan bermula, kan? Pekerjaan bermula, pergerakan dia bermula. Maka bila habis kita sia-siakan peluang sekarang ini, peluang dunia ini, habiskan macam tu saja. Alladzina dhalla sa'yuhum, mensia-siakan amal mereka di dunia. Ketahuilah tinggal lagi berapa alam yang kita boleh hadir untuk kita beramal. Ada lagi tak? Lepas alam dunia kita akan menuju ke alam barzah. Tuan-tuan, sampai di alam barzah, ada lagi tak waktu nak bersujud? Ada lagi tak waktu kita nak berzikir? Ada lagi tak waktu baru nak bersedekah? Maka tak ada lagi waktu ketika itu. Dan tuan-tuan, lepas di alam barzah, kita akan diutuskan, kita akan dipindahkan kepada alam akhirat. Maka alam akhirat, ada lagi tak waktu nak beribadat? Tak ada lagi. Maka dalam 5 alam yang kita telah lalu dan bakal lalu, hanya ada satu alam ni sahaja yang kita boleh beramal. Maka jangan sia-siakan. Maka jangan jadi dia amal yang sia-sia. Jangan menjadikan amal ni sebagai penat sahaja, pergerakan yang tak ada apa-apa. Sebab dia beramal. Ya Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran ini, ada orang yang beramal yang rugi. Dia solat, dia zakat, dia puasa, dia zikir, dia sedekah, tapi setiap amal dia hilang satu persatu, hilang satu persatu, satu persatu. Sebab apa tuan? Sebab satu benda saja yang Nabi titik beratkan baik kita. Nabi tegaskan baik kita. Inna fil jasadi mudghah, sabda Nabi SAW. Dalam diri kamu itu ada seketul daging. Nabi tekankan pada kita. Inna fil jasad, dalam diri badan kamu itu ada seketul daging. Bila mana daging itu kamu tak jaga dia dengan baik, inna fil jasadi mudghah, iza salahat salaha jasadu kullu. Maka daging ini bila kamu jaga dia dengan baik, kamu wangikan dia, kamu cantikkan dia, kamu elokkan dia, maka setiap amal ibadat kamu akan jadi baik, setiap pergerakan kamu akan jadi baik, setiap kalimah yang keluar daripada mulut kamu satu persatu adalah kalimah yang bermanfaat. Bila kamu jaga satu ni je. Wa iza fasada jasadu kullu, kata Nabi SAW, bila rosak dia, bila buruknya dia, bila busuknya dia, bila matinya dia, bila hitamnya dia, maka ketahuilah setiap pergerakan kamu, setiap sujud kamu, setiap pemberian kamu akan menjadi buruk dan rosak dengan Allah Ta'ala. Tapi kamu orang yang beramal, kamu orang yang beramal, tapi amal itu jadi buruk disebabkan apa? Seketul daging ni tak dijaga. Maka kata Nabi, ala wahiyya qalbun, ketahuilah apa yang buruk itu, apa yang kamu nak kena jaga itu adalah hati kamu dalam beramal dengan Allah Ta'ala. Maka semuanya terletak di sini. Semuanya, amal kita, perbuatan kita, pergerakan kita bermula ia dengan Allah Ta'ala di sini. Karena kata Nabi SAW, innamal a'malu binniyat, setiap amal perbuatan kamu itu bermula ia dengan niat. Ini asas bagi kehidupan kita. Apa saja yang kita nak buat, apa saja yang kita nak lakukan, ibadat apa yang kita nak buat secara kebaikan dia, sama ada adat ataupun ibadat, bermulanya pada niat. Kenapa aku buat? Kenapa? Sebab daripada niat ini, ibadat boleh ditukarkan menjadi ibadat pada Allah Ta'ala. Kenapa aku berjalan? Kenapa aku duduk? Kenapa aku tengok orang? Kenapa aku mendengar? Kenapa aku menyentuh? Maka yang kita rasakan adat boleh bertukar menjadi ibadat
dan mendapat ganjaran pahala daripada Allah Ta'ala, bermula ia di sini. An-niyah, kata Nabi, dan mahallu niyah, dan tempat berniat itu di mana? Al-qalbun. Maka bila tak baiknya qalbun ini, bila tak baiknya hati ini, maka takkan terpancar cahaya niat yang baik dengan Allah Ta'ala. Tuan-tuan dan puan dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, insya-Allah kita akan masuk sikit pada kitab kita, pada 20 sifat hati yang terpuji dan yang terkeji. Kita dah masuk sampai sifat hati yang ke-10, yang terakhir daripada sifat-sifat hati yang tak baik dengan Allah Ta'ala. Kita nak cek, kita nak tengok, kita nak semak balik apa yang tak elok yang ada dalam hati kita, apa yang tak elok yang ada pada diri kita, untuk kita buang. Sebab yang tak elok itu, tak mana mungkin yang elok akan bersama dengan yang tak elok. Seperti mana saya sebut selalu, tuan, contoh kan, mana mungkin nasi yang sedap, nasi yang baik, nasi yang lazat duduk dalam pinggan yang tak pernah basuh, putus selera terus nak makan. Pinggan berminyak, nasi sedap kan, gulai, kari kepala ikan, busang belacan pula kan, bos segala apa-apa, nampak sedap dah. Tiba-tiba main-main pinggan berminyak tak pernah basuh, putus selera. Mana mungkin air yang sedap itu berada dalam cawan yang tak pernah basuh berminggu-minggu, berabuk. Air sedap dah, Milo, teh tarik, teh ais pun ada, cawan tak basuh. Bagaimana mungkin yang baik akan bersama dengan yang tak baik dalam satu tempat? Kalau kita detect, kita nak ambil tahu tentang yang tak baik ini, kerana antara, kata Imam Ghazali rahimahullah, antara kalau kamu nak tahu kamu telah mengaji ilmu yang bermanfaat, dalam kitab Bidayatul Hidayah, Imam Ghazali menyatakan, jika kamu nak sibukkan diri masa kamu di dunia, sibukkan ia dengan mencari ilmu yang bermanfaat. Bukan cari ilmu saja, sebab ramai yang cari ilmu, ramai, tapi siapa yang cari ilmu yang bermanfaat untuk dia? Dan tanda-tanda dia banyak, tanda-tanda ilmu bermanfaat, kata Imam Ghazali, banyak. Salah satu daripada banyaknya tanda ilmu bermanfaat, salah satunya, bila mana kamu mengaji, kamu ambil tahu, kamu duduk dalam kuliah ilmu, nak tahu ilmu yang kamu beramal itu, ilmu yang kamu mengaji itu ilmu yang bermanfaat. Tanda dia, bila kamu lagi mengaji, lagi kamu mengenal aib buruk diri kamu sendiri. Itu tanda ilmu manfaat. Tanda kamu telah mengaji ilmu bermanfaat, ilmu yang baik untuk kamu, bila mana kamu lagi banyak tengok buruk diri daripada tengok salah orang. Banyak lagi tengok salah diri daripada salah orang, buruk diri daripada buruk orang, aib diri daripada aib orang. Kerana Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, wahai orang yang beriman, pelihara diri kamu dulu. Maka kerana tujuan mengaji yang ketiga dalam tujuan mengaji ialah untuk mengenali diri, maka mengaji bukan tunjuk ke depan. Sebenarnya kita mengaji betul-betul baliknya. Mengaji bukan nak tunjuk ke depan, bukan nak tunjuk siapa ada depan kita, apa salah dia, apa keburukan dia, apa yang tak kena dengan dia. Tapi jari itu bengkokkan ke belakang. Mengaji tunjuk sini, mengaji tunjuk aku ni, yang mana yang tak elok dekat aku, yang mana yang buruk dekat aku. Untuk apa? Untuk perbaiki balik. Untuk orang kena tak? Kena juga, tapi perbaiki diri dulu. Mengaji untuk tengok diri dulu. Tuan-tuan dan puan dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, maka ulang balik, tanda ilmu kita nak tahu ilmu kita ilmu bermanfaat. Salah satu dia, bila kamu lagi mengaji, lagi tahu buruk diri, lagi tahu tak elok diri, lagi tahunya kekurangan diri. Itu tanda ilmu yang bermanfaat. Dan kata ulama, antara sifat-sifat nak jadi orang yang soleh, siapa tak mahu jadi orang soleh? Semua orang nak jadi orang soleh. Dan antara sifat orang soleh, takkan tercapainya kamu nak jadi orang soleh, takkan tersolehnya kamu, takkan solehnya kamu bila kamu tak boleh buat 4 benda. Apa dia? Antara sifat orang yang baik, orang yang soleh, bila mana lupa akan keburukan orang lain, ingat keburukan diri. Ini sifat orang soleh. Lupa keburukan orang buat jahat apa, orang hina apa, orang sebut apa yang tak elok dekat aku tak pernah ingat pun.
Tapi aku sebut tak elok ke orang, aku ingat aku duk sebut kat dia. Aku ingat aku pernah sebut kat dia, duk ingat. Yang tak elok dekat dia, dia ingat. Dan tuan lagi apa dia? Lagi dua. Yang pertama, lupa akan keburukan orang, ingat keburukan diri. Lagi sifat orang soleh, sentiasa ingat kebaikan orang buat dan lupa kebaikan diri yang pernah buat. Orang soleh ingat selalu kebaikan yang orang pernah buat kepada kita dan lupa selalu kita pada kebaikan kita sendiri. Aku pernah tolong hang ke dulu, aku tak ingat pun, tapi aku ingat hang pernah tolong aku dulu. Dia ingat baik orang, tapi lupa baik diri dia buat, dia lupa. Ini antara sifat orang soleh. Kalau tuan dan puan dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, maka antara punca kita punya amal rosak, kita punya amal tak baik dan tak elok adalah sebabkan hati kita. Kalau tuan kita ditanya balik, apa yang tak elok dalam hati kita adalah, kata ulama, sifat yang ke-10, iaitulah kata ulama, iaitu banyaknya bercakap ataupun loba pada berkata-kata, ataupun istilahnya syarhul kalam, yakni banyaknya suka bercakap banyak. Sifat suka bercakap banyak. Qala musannifu rahimahullah subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid darain amin ya rabbal alamin. Kata ulama, bercakap banyak itu satu sifat yang tercela, satu sifat yang memudaratkan diri. Mudaratkan siapa balik? Bukan sifat itu yang tercela, tapi cela dia balik kepada si fa'il itu, si pelaku itu, si yang bercakap banyak itu yang tercela dia. Kerana apa tuan? Kerana bila mana kamu bercakap banyak, kata ulama, bercakap banyak itu akan terkeluar dari mulutnya perkataan yang sia-sia. Bila kita bercakap, kita pun tak sedar kita bercakap apa. Orang yang salah faham, ustaz cakap lagi banyak daripada kami, kan? Ustaz cakap merepek apa, jam 2 jam bercakap. Bercakap banyak boleh, tapi tengok kepada tujuan bercakap. Tujuan bercakap, cakap tu memberi manfaat kepada, tengok balik. Sama macam marah. Marah pun termasuk dalam sifat yang tak elok, tapi marah sebab apa? Sebab itu ulang balik, asas dia kita balik kepada hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Kan? Kita buat itu sebab apa? Ham cakap ni sebab apa? Nak kutuk orang, nak aibkan orang, nak hina orang, kan? Nak perli orang. Maka jauhlah itu. Hak tu yang dilarang dan yang itulah menjadi kecelakaan bagi kita. Adapun kalau kamu bercakap itu mengingatkan orang kepada Allah Ta'ala, bercakap itu lagi kamu buat, lagi kamu ingat Allah Ta'ala, bercakaplah, tak payah berhenti tak apa. Kalau tapi bercakap kita, kadang kita sendiri tak perasan kita cakap apa. Kita sendiri tak sedar kita telah terguriskan hati orang lain. Dan bila masuk masalah bercakap banyak, dia akan bersama dengan pihak yang kedua. Dia akan bersama dengan makhluk. Sebab bercakap bukan seorang-seorang, cakap seorang-seorang gila, kan? Sebab bercakap dia dengan orang. Maka perhubungan kita dengan orang, muamalah kita, mujamalah kita dengan orang dalam bercakap. Maka kata ulama, bila bercakap banyak, maka perkataan yang sia-sia itu akan terkeluar. Kenapa tuan? Kata Imam Malik rahimahullah sebut, kullu syai'un yuntafa'u bifadlihi illa kalam. Kata Imam Malik, segala sesuatu yang lebih itu ada kebaikan dia. Sesuatu yang kamu buat itu berlebih-lebih itu ada kebaikan dia. Berbanyakkan sesuatu yang kamu buat ada kebaikan dia, illa, kecuali pada bercakap itu. Nak buat apa yang buat benda yang lain, kamu nak buat dengan lebihnya buat, ada kebaikan dia, kata ulama, kecuali bila kamu lebihkan dalam berkata-kata. Kata Imam Malik, sebab bila berkata-kata, fa inna fadluhu yadurru, kerana berkata-kata lebih itu ia membahayakan diri kamu. Kenapa tuan? Bercakap banyak ini, kata ulama, keluar pula yang tak baik, keluar pula mengumpat orang, keluar pula membawang, kan? Keluar habis semua. Dia buat main satu guni, kawan pergi rumah kawan dia, bawang, kan? Nak membawang kat rumah, bawa satu guni pergi rumah kawan dia. Maka kata ulama, perkataan sia-sia itu menyebab gelapnya hati. Ini kecelakaan bagi si
yang cakap. Sebab apa? Yang cakap banyak akan mewarisi gelapnya hati. Tuan-tuan, saya ulang balik, kita ibadat, Allah Ta'ala sedang perhati kita, dan perhati yang tulus daripada Allah Ta'ala bukan pada diri kita, tapi qalbuna, hati kita. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum. Allah Ta'ala tak menelek dan tak menilai kita daripada segi rupa paras kita sekarang dan segi harta benda yang ada pada kita sekarang. Tapi yang Allah Ta'ala telek itu adalah hati kita. Maka dalam ibadat itu hati kita. Kiasan dia apa? Bila hati gelap, tuan-tuan masuk tempat yang gelap, nampak apa? Tak nampak apa? Saya sepak rubin, saya pergi depi botoh dinding, kan, laga dinding, tak nampak, gelap. Bila hati gelap, maka apa yang Allah Ta'ala nak pandang dalam hati tu? Tak ada apa. Maka mana lagi pandangan Allah Ta'ala? Kata ulama, bila Allah Ta'ala sudi pandang kita lagi, ketahuilah pandangan itu berserta dengan sifat Ar-Rahmanur Rahim. Allah Ta'ala pandang dengan kasih sayang dia. Bila mana Allah Ta'ala sudi pandang kita lagi, bermakna Allah Ta'ala pandang itu dengan kasih sayang. Bila mana hati gelap, bila gelap tak nampak, bila tak nampak tiada pandangan. Bila tiada pandangan, jadi apa? Maka di mana Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu, pandangan daripada kasih sayang itu di mana? Kena kita nak jauh. Kena kata ulama, hati yang gelap dengan Allah Ta'ala bukan lagi pandangan untuk Allah Ta'ala memandang hati itu. Dan tuan, malahan membawa kepada matinya hati. Dan bercakap banyak ini membawa kepada matinya hati dengan Allah Ta'ala. Bila mati, tuan-tuan, bila mati orang buat apa? Bila mati tanam, kan? Bila mati kita akan tanam orang. Orang yang telah ditanam, orang yang telah dikuburkan, kita boleh jumpa lagi tak? Kita boleh tengok dia lagi tak? Tak boleh, tengok tanah lah. Tengok dia tak boleh dah. Yang kita jumpa setiap hari, yang kita tengok setiap hari, siapa dia? Orang yang hidup. Maka kiasan dia, orang yang mati dengan Allah Ta'ala akan hatinya, maka tiada lagi pandangan Allah Ta'ala. Kerana yang mati itu tak boleh lagi dipandang. Tapi yang dipandang itu adalah orang yang hidup di depan kita. Maka pandangan Allah Ta'ala tertumpu kepada hati yang bercahaya, hati yang hidup dengan dia waktu ibadat. Sebab ada orang yang ibadat tapi hati mati dengan Allah, hati hidup dengan manusia. Aku ibadat sebab nak orang puji, aku ibadat sebab nak orang sebut aku ni baik, aku jadi ustaz sebab aku nak orang sebut aku ni ulama, aku orang alim. Matikan hati daripada benda tu. Kita minta kepada Allah Ta'ala jauhkan kita daripada matikan hati kita daripada kemahsyuran di tempat hatinya manusia. Kerana risau kita bila mana berdepan dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan sebut pada hadis Nabi, siapa-siapa yang matikan diri dalam ibadat dengan Allah Ta'ala dan hidupkan diri dengan ibadat dengan manusia, ibadat dengan Allah Ta'ala, kan, sujud pada Allah, tapi hatinya untuk manusia, kan? Maka Allah Ta'ala sebut pada hadis Nabi, bila berjumpa Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan sebut, hari ini adalah hari aku memberi ganjaran atas perbuatan dan amal kamu di dunia nanti. Wahai orang yang beribadat kerana manusia, ni bukan tempat kamu. Kata Allah Ta'ala, ni bukan tempat kamu. Pergilah kamu mencari orang-orang yang kamu ingin mendapat ganjaran daripada dia, kepujian daripada dia. Pergilah, ni bukan tempat kamu. Ini tempat orang yang ibadat dengan aku, hidup hati dengan aku waktu ibadatnya. Dia ibadat, tuan-tuan. Dia orang yang ibadat. Dia sujud, dia zikir, dia sedekah. Itu saya ulang balik, benda ni semua kesimpulan dia balik kepada apa? Innamal a'malu binniyat. Sujud sebab apa? Takbir tu sebab apa? Kita beri sedekah tu sebab apa? Semua benda baik. Tapi tak baiknya dia sebabkan niat kita. Orang nampak tak? Orang nampak aku bagi tadi, orang nampak. Hampa agak-agak orang nampak tadi. Aku bagi ni. Bukan colour lain pada orang bagi biru, aku bagi biru merah. Hampa tak nampak apa? Tak nampak nak bagi sekali lagi. Maka Allah Ta'ala sebut apa ke orang macam ni? Ni bukan tempat kamu sekarang. Aku nak bagi ganjaran bagi siapa yang ibadat, hatinya hidup dengan aku. Engkau pergilah mencari orang-orang yang nak memberi kepujian dan keseronokan kamu waktu ibadat. Pergilah cari mereka. Maka Allah Ta'ala sebut apa? Dengan lafaz, kata ulama, lafaz perli daripada Allah Ta'ala. Bila mana kamu jumpa dia, ada tak pada dia apa-apa kepujian yang dia bagi pada kamu?
Sedangkan orang yang kita harap puji itu pun, dia pun nak jumpa Allah Ta'ala. Dia pun nak harap pujian kepada Allah Ta'ala. Tiba-tiba hati kita balik pergi minta puji manusia lebih daripada Allah Ta'ala. Maka tuan-tuan rahimakumullah, jangan kita sia-siakan amal kita sekarang. Sebab apa? Amal ini amat diperlukan untuk penceritaan kita di akhirat nanti. Kan? Maulah nanti kita bangun nanti di akhirat nanti, dengar cerita di dunia adalah cerita yang menggembirakan. Aku dulu di dunia macam mana? Wah, dia ni banyak solat dia ni banyak sedekah dia ni banyak tahajud dia ni orang yang baik, dia ni orang yang soleh. Nak dengar macam tu. Dia bangkit-bangkit pada akhirat nanti. Ni siapa dia? Yang ni pencuri, yang ni pembohong kuat. Macam tu kita tidur tak apa, tak ada bangkit lah. Tak mau dengar cerita yang tak elok. Tuan-tuan dan puan dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, ulang balik, kamu sabar balik diri. Jom kita gunakan waktu dan masa ini di saat kita boleh dengar lagi peringatan tentang akhirat. Jom kita buat yang terbaik di dunia supaya amal kita, pergerakan kita, perbuatan kita tak rugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Yang baik itu daripada Allah Taala, yang lemah itu daripada diri saya sendiri. Hakikatnya dua-duanya daripada aturan Allah Taala kepada diri saya, yang wajib syukur atas apa yang Allah Taala telah rancang dan apa yang Allah Taala laksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubbu man yuhibbuka wa hubbu amalin yuqarribuna ila hubbik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.